تقل لهما أف ولا ترحمهما فقل لهما قولا كريما. Ini kecil ya dalam hidup kita. Jadi bagi orang yang beriman, dan kita insya-Allah kita rasa kita sentiasa jaddidu imanukum, sentiasa memperbaharui iman, akan memerhatikan setiap detik-detik dalam kehidupan kita ini, momen-momen dalam kehidupan ini supaya dia jadi berharga. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kita tak akan biarkan dia berlalu dengan begitu sahaja. Kita wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau tak, dia akan jadi rutinitas. Kan? Bahkan dalam masyarakat kita ini, pergi ke masjid pun dia jadi rutinitas. Dia tak selesa duduk rumah. Bukan ditolak oleh keimanan, takut kawan kata tak. Mana lama tak nampak. Kaki masjid lah dia di rumah, tapi bila pergi rumah anak dia di mana-mana, tak pergi dia pula. Macam orang kata, pergi umrah pergi haji tu, jauh masjid tu pergi. Balik rumah lepas 2 bulan, dia jadi berat pasal dia tidak jadi datang daripada hati. Jadi hari ini kita satu program yang tajuknya simple, dasar, basic sangat. Macam kalau kita pergi surah bab tauhid, Allah tauhid tak selesai lagi. Kita rasa benda tu simple kan? Kita rasa benda tu simple, tapi benda tu lah yang besar. Surah. Alah, dulu saya ikut surah. Sekarang ni, zaman-zaman ni aku tak main dah surah-surah ni. Sebab kita tak dapat sesuatu yang orang lain dapat. Jadi kita pun seperti mana saya mula-mula masuk dalam JKP, dilantik sebagai unit pembangunan ekonomi Ikram. First ni nak kena cari duit untuk Ikram. Jadi bila saya ambil data-data, kita ada 58 buah sekolah, kita ada 25,000 pelajar, yuran dia average RM500, baju sekolah 1 tak cukup, kopiah 10 tak cukup anak kita. Tak cukup 10. Setahun tak cukup kan? Tak tahu dia buat gosok apa, tak tahu. Balik-balik tak ada. Kasut pun sama. Tu yang Mazli nak bagi kalau hitam tu. Kan? Powder, semua. Procurement ni berjuta. Susun tengok, Masya Allah. Total aset sekolah-sekolah Ikram ni 500 juta. Jangan tanya surat beranak lah. Surat beranak tu macam-macam lah namanya. Tapi nak ceritanya, jadi dalam bahasa yang mudah katanya, kita ni macam pak cik tua tidur atas batu yang sebenarnya emas, tapi setiap hari duduk pergi sawah, sauk ikan nak jual di pasar. Kita dah lupakan potensi sebenar kita. Kan? Fa inni qarib. Allah kata, fa inni qarib, aku dekat. Allah yang segala-galanya ada tu, yang kita susah, kita lemah, kita risau, kita miskin, kita apa semua tu, mana tempat kita nak minta? Allah lah. Bukan usrah je yang tak relevan. Semayang pada jadi tak relevan kalau hati kita tak ada.
innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi itu asas kita sebenarnya ialah kita tidak dapat menguasai iman kita tu. Bukan duduk dalam tangan kita, dalam kekuasaan kita, dalam iradah qawiyah kita, tidak ada di situ. Dia duduk oleh ombak-ombak nafsu, emosi, kecil hati orang tu, kecil hati orang ni. Ya Allah, Tuhan ni yang duduk tengok alam ya alam bi anna Allah yarani. Allah ni, Allah yang maha segala-gala ni. Apa masalah dengan orang? Orang tak boleh beri bekah, nakib ke siapa ke, tak ada. Di tangan kita lah. Jadi surah ni kalau kita nak definasikan tu dah tahu semua dah. Rukun dah tahu, bukan masalah tak tahu surah. Masalah surah tu tidak menjadi satu benda yang hidup dalam hati kita untuk mencapai apa yang kita nak. Kalau kita nak kawan duduk ajak saya di Kuala Lumpur, Shah Alam, jom, datang. Bukan masalah. Saya pernah jumpa di Cyberjaya, orang daripada Muar datang makan nasi Arab. Saya macam mana tu balik? Zaman saya duduk Terengganu dulu, Kuala Terengganu, dia makan mi di Rungu. Kat Petronas nak masuk Rungu tu ada satu mi tepi tu. Tak ada masalah, berat ni hati kita. Kalau kita suami isteri, hari orang Kelantan panggil jo'o, mendung lah. Hari mendung ni, masak gula sedap sekali pun tak lalu nak makan dah. Sama lah. Suami baik, isteri baik. So bagaimana kita nak menguruskan hati kita yang menjadi paksi kepada keimanan. Dan keimanan itu yang menjadi cahaya menghidupkan kita, membangunkan kita, menghidupkan kita. Dan barulah pergi kepada manhaj, sistem. Nak bangunkan ummah ni kena dengan individu Muslim, bait Muslim. Barulah berguna apa yang ada dalam usrah itu. Kalau tidak, dia usrah jadi program, nak proses apa? Apa ni? Bateri tak ada. Kalau kau main, amanah dah ni. Tapi tak function. So kita ni kena start plug, buka switch. Duduk bersimpuh di mihrab Allah Ta'ala lepas setiap kali start solat, start tanya balik. Ini fenomena biasa. Nabi SAW, Allah peringatkan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Ketika kalah teruk perang Uhud, Sayyidina Hamzah meninggal, sahabat-sahabat kibarus sahabah meninggal, jatuh habis, down. Bukan tak hari usrah, bukan program Allah tak datang, ni kalah perang. Tapi Allah hiburkan, in yansaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Orang kafir dulu perang Badar dia luka-luka juga, kan? Teruk lagi dia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bain, Allah mempergilirkan. Allah nak uji kita. Sekarang ni kalau kita letak di situ, insya-Allah boleh balik dah kita. Sebab kunci dia memang di situ. Cuma kenapa surah ini penting? Sebelum tu anak nak sebut beberapa sekitar usrah ni. Sebab setengah orang hari ni usrah ni dia bukan milik kita, dia dah milik umum dah. Al-Ma'thurat, semua tempat dah baca, siap kubra lagi. Tadika cucu mana,
Baca maksurat, Brani Bunch. Maksurat, baca balik-balik boleh baca doa Rabita. Terkejut kita. Bila anak sambung tu dia sipu-sipu malu. Oh, Obah boleh juga baca. Kan? Sebab apa? Sudah dimasyarakatkan. Dulu kita baca fotostik demi fotostik dah maksurat ni. Fotostik. Boleh orang lain dia cetak cantik. Kita ni siri lama sangat, terlebih siri. Sekarang dah semua. Alhamdulillah. Maknanya mesej sampai. Tapi setakat tu je. Tadi. Kan? Dah dinasyidkan dah. Tapi tahu tak, dia datang bersama dengan roh perjuangan. Kita ni baca dalam mukhayyam, kita baca bersama setiap subuh masa khatibah kan. Kita baca, nak hidupkan roh kita sebab kita adalah mata rantai daripada satu perjuangan yang besar. Sebab itulah usrah, banyak artis pun buat usrah, tabligh pun usrah, dalam TV pun ada usrah. Tapi bukan itu usrah kita. Usrah tu usrah yang biasa-biasa. Alhamdulillah, tak ada masalah pergi. Kita pun biasa dah 3-4 usrah ni. Setengah orang dulu ada kat 10 seminggu. Dr. Adnan Omar, kalau siapa kenal ya. Dia bawa Taylor College tu. Jadi terlebih seminggu ada 7 hari, dia ada 10 usrah. Tak tahulah masa mana dia buat. Subhanallah. Jadi usrah ini qanawat tanzimi. Dia adalah penyambung antara ahli usrah kita dengan tanzim. Dengan gerak kerja dakwah yang besar. Kenapa dia penting tu? Kerana itu dia. Dia bersambung, dia mata rantai. Dia adalah jemaah kecil bagi seorang a'dha', seorang ahli. Nakib adalah amir dia. Murakib dia tu, nakib tu. So kita susun manhaj, bahan, kita ikat hati-hati. Jadi semua merasai, hidup rasa. Barulah dia jadi istilah keluarga tu. Keluarga kita pun kalau mak masak atas meja pukul 8 seorang, pukul 8.30 seorang makan. Hak pukul 9 tu tak ada makanan dah. Hak bangun lambat. Tak ada muayyasyah, tak ada. Tak ada qadaya. Tak ada lah kenduri minggu depan, palang ajak, semua tak tahu. Semua hidup masing-masing. Hidup dengan ni. Sekarang ni kat kedai makan kita tengok budak-budak kecil pun, semua satu-satu seorang. Kalau tidak dia bising. Ini dunia. So keluarga ni tak ada, tak akan sampai ke mana-mana. Sebab tu Imam Al-Banna menggariskan keluarga usrah ni adalah satu manhaj. Part of manhaj. Sebahagian daripada satu gagasan yang besar. Sebab tu dia jadi penting. Kalau usrah kita, usrah biasa-biasa minum air, baca tafsir, lepas tu balik, baiklah kita duduk masjid Maghrib Isyak. Cari tiang mana-mana yang kukuh sikit, duduk situ. Tanda situ. Sebab tu usrah bukan halaqah ilmu. Walaupun dalamnya perbincangan ilmu berlaku. Takkan mungkin usrah seminggu sekali dengan 2-3 jam kita boleh selesai dengan hadis Quran, dengan bahan-bahan lagi kan? Tak mungkin. Lepas tu kita tampung dengan dakwah. Tapi tempat untuk murabbi membetulkan niat ahli, meniupkan semangat, mengikat jiwa dia bersama dengan satu perjuangan dan menyatakan hala tuju. Jadi biasanya orang yang tak nak datang usrah ni, dia tak nampak nak pergi ke mana. Masa anak kecil-kecil, jom ikut abah. Dia dengar tu, ayah balik pun dia tunggu. 3-4 kali dah tunggu kat pintu tu. Abah balik, ajak naik kereta. Penuh lah kereta tu. Nak pergi mana apa semua dia tak tanya dah.
Boleh naik kereta dengan abah tu dah habis lah. Tapi bila anak besar, jom abah nak ajak pergi makan, tunggu seorang, naik-naik tanya, abah nak gimana ni? Abah pun tak pasti lagi ni, tapi abah dengar ada satu, abah, kita orang ni ada homework. Kita orang ni ada last sekali tinggal abah. Dengan Umi berkata pinggan pun banyak lagi tak basuh tu. Last sekali bawa lah seorang-seorang ditemani radio klasik. Pasal ahli penumpang kita tak tahu nak gimana. Dia tak beriman, tak bermimpi dengan apa yang kita nak cerita. Sebab kita tak cerita. Kita sudah hilang. Ni hilang. Tapi kalau dia tahu ke mana kita nak pergi, kita sentiasa cerita. Oh, dia sebut pantai. Abah sebut lama dah pantai ni. So, dia boleh dream setiap hari duduk belakang tu, dia dah cerita-cerita tu. Dia dah bayangkan macam mana indahnya pantai. Ini barangkali yang sudah pudar di kalangan kita. Kita disibukkan benda-benda kecil-kecil. Bukanlah ukhuwah ke ataupun penyusunan tak tepat, nakik terlupa tu satu benda yang remeh, tapi benda yang boleh diperbaiki dan tidak perlu dia jadi satu penghalang. Dia jadi penghalang bila ada najwa, bila ada lintasan hati, bila ada benda lain yang tak beres, yang tak diselesaikan. Sebab tu usrah ni dia sangatlah penting dikendalikan oleh orang yang sangat tahu. Bukan alim, tak semesti lama, tapi dia tahu macam mana nak menguruskan usrah. Yang kita katakan abi atau aban, akhan, syaikhan tu, itu hidup dalam pribadi seorang yang bernama murabbi. Bukan pengacara majlis. Atau orang ni lepas ni hantar, selesai usrah. Murabbi ni tempat orang bergantung, ahli bergantung, nak qadaya dengan dia, nak mutabaah dengan dia, nak dia dengar supaya boleh dipanjangkan ke atas. Ini suara dari bawah. YB datang tak bagi dialog, balik kursi orang. Dia nak dengar dia cerita dia, nak cerita yang dia punya. Jadi murabbi dia ada masa dia akan memberi dan mengikat hati dan menjadikan ahli-ahli rasa dia bersama dengan cita-cita jemaah yang besar, dakwah yang besar. Sebab kita sedang melengkapkan maratib amal kita ni. Jadi dia tahulah lepas ni what is next. Dia kadar diri dia nak buat apa. Sebab kita tauzifkan orang ni buat ni. So jadi kalau minggu lepas kita suruh dia buat, minggu ni kita pun tak tanya. Lepas tu terlupa dah. Kawan ni study rumah nak present ni, tiba-tiba tak ada dalam jadual. Kecewa. Lepas tu Rabbi kena tengok benda-benda macam ni. Di sisi ikhwan, usrah adalah merupakan nukleus, satu benda yang sangat penting yang diletakkan sebagai wasail yang paling penting. Hal lain tak jalan tak apa, tapi usrah ni kena hidup. Sebab ini tempat pertemuan rohani, tanzimi, ukhawi antara ahli sesama ahli dan ahli dengan jamaah, dengan murabbi. Jadi kita kena lahirkan macam-macam mana pun satu kerinduan, satu kebersamaan, satu keindahan. Ada orang tanya dulu, best lah usrah dulu. Tapi sekarang ni dah. Sebenarnya kalau kita himpun orang yang sama pun dia tak jadi indah dah. Kan? Dia tak jadi indah dah. Dia kena balik semula yang asal tadi. Balik kepada min aina ji'na walimaza ji'na. Kenapa kita didatangkan? Kenapa? Ke mana kita selepas ini? Itu persoalan-persoalan yang mesti kita sentiasa kena
hidupkan dalam pertemuan-pertemuan kita supaya kita tahu bahawa kita sedang bergerak ke satu tempat dan kita sedang berdepan dengan berbagai-bagai rintangan dan halangan. Kita ada masuk Yazid Wayankus kita tu iman kita. Di depan kita tu macam-macam. Dan hari ini, kalau kita sebut surah tadi, pesaing-pesaing kita menggunakan manhaj kita, menggunakan apa yang kita guna, tetapi mereka dengan hamasah yang tinggi, dengan Allah Alam tak tahulah apa benda ubat dia pakai, tapi sangat gairah dalam dakwah mereka. Kalau siapa pergi pesta buku baru ni, tajuk-tajuk lain semua tenggelam. Tajuk-tajuk healing, tajuk-tajuk hubungan dengan hati. Sebab apa? Sebab orang sedang mencari, tapi kita tak ada. Kita tak ada orang yang nak menyentuh hati-hati ni. Kita ni manusiawi, kita kena bawa apa saja kita cerita pun, sebesar-besar mana pun cerita-cerita, kita tetap balik makan nasi juga. Kan, masuk bilik air juga, ada marah juga, ada risau juga, ada gembira. Manusiawi. Jadi tarbiyah mesti manusiawi. Mesti membumi. Barulah dia boleh menghidupkan jiwa, dan dengan jiwa yang hidup tadi, dia boleh menghidupkan yang lain. Nak susun tu, nak buat ni, nak boleh jadi gairah. Sekarang ni, setiap pertemuan kita tengok, tak ada orang ni, tak ada orang ni. Sebab apa? Sebab orang rasa macam tak ada siapa yang tengok dia. Sistem kita ni dah ada something wrong dengan sistem usrah kita ni. Dulu, kalau tak datang je, usrah malam ni kita pergi cari. Ingat Ustaz Fairuz, pergi ziarah rumah ni. Terkejut kawan ni. Dah lah pergi rumah dia, dia duduk tengah foto. Kita bagi tazkirah pula tu. Kita pergi. Kita nak bawa balik. Macam tu. Dan surah juga, mesti ada unsur-unsur syadid, dan ada tempat di mana berlakunya ketegasan, ada juga berlakunya modifikasi ataupun apa kita kata, timbang rasa lah ya, lebih kurang. Kami pernah ada duduk kat luar, tak hafal Quran, duduk kat luar pintu. Akhi hantar duduk kat luar dulu ya, hantar hafal baru masuk. Lembut je dia kata, tapi tajam. Saya kami pernah surah kat Terengganu. Surah Nuh. Surah Nuh. Ustaz Luqman kata, tak apa. Mana tak hafal dulu, duduk luar dulu, hafal masuk dalam. Nak balik ke nak tunggu? Tapi dengan itulah kita boleh hafal berbagai-bagai surah. Kan? Momen tu yang kita ingat. Walaupun masa tu geram kan. Macam mak kita dulu lah. Jadi kita hari ni hari-hari dia belajar. Subuh tu macam radio. Masa tu kalau tanya hati tu tak tahulah nak cakap apa lah. Kalau kita boleh kata lah. Kalau adik-adik memang habis lah. Tapi mak nak buat macam mana tak? Tapi itulah yang menjadikan kita. Begitulah tarbiyah. Tidak semua benda indah. Sebab tu kena ada unsur-unsur ketegasan, dan ada juga unsur-unsur syadid, serta ada juga ruang-ruang pertimbangan. Tapi kalau semua orang boleh bagi tahu anak tak datang, dia bukan istizan. Dia satu pemberitahuan, bukan minta izin. Kita ni dah tak ada, dah langsung dah minta izin sekarang ni. Kita ajar ke budak-budak. Masa tadi pengerusi katakan, masa belajar luar negara, budak luar negara ni bagus pasal dia kosong. Hujung minggu mak ayah tak panggil balik kampung. Mak dara tak pergi Mekah, tak ada melengah perut, kakak tak bersalin.
Tak ada. Hujung minggu tu hak kita. So kita canai betul-betul. Kita cerita surah macam ni, dia melompat lagi. Oh, pergi London, pergi Ireland tu, pergi Perancis tu biasa, dia orang duit sendiri. Masa zaman tu tak ada online lagi. Jakarta, Padang, mana dengan usrah tu melompat. Mana? Sydney ke Melbourne, kan? Jadi sebab apa? Sebab usrah tu betul-betul melahirkan orang yang bergerak, very power. Kita pun cerita simple-simple je, tapi bila buat kita makin rasa. Dan rasa tu dah hilang. Sebab kita tak buat kan. Kalau kita buat, rancak buat, apa kita pun dapat rasa. Ada orang katakan Hiroshima dengan Nagasaki ni hancur. Tapi hari ni mana kehancuran, ketewasan, kelemahan adalah satu permulaan kepada satu kejayaan. Kita kena pegang situ. Ada setengah orang dia bisnes, dia start baru nak start dah, Allah bayang so indah-indah, tiba-tiba Allah PKP orang. Tersadai, stok. Masa ni betul-betul diuji. Ni yang kata nak kembali pada mihrab ni. Masa ni lah solat berharga. Pasal kita kembali kepada Allah. Kembali kepada yang mengatur. Kita dah lupa lama dah. Peristiwa besar tapi kita ambil dekat dengan kita. Allah nak bagi juga. Yang lain tu, orang lain, dia ada episod lain. Cerita lain dalam hubungan dengan Allah Ta'ala. Tapi cerita kita. Allah nak tegur aku apa? Belajar. Lepas tu baru bangkit. Mungkin kita tak sesuai lagi mendapat rezeki ketika itu. Mungkin rezeki itu akan membawa kita jadi takabur. Mungkin. Lepas Allah susun lain. Rezeki lain. Banyak dalam hidup kita Allah jadikan momen ini. Itu yang kita nak rasa dekat tu. Bila dekat tu, dia akan datang. Allah akan datang. Benda-benda ingatan kita, tingkatkan kekuatan jiwa kita. Itulah fungsinya usrah. Kita datang lambat, orang kena tunggu. Kan? Kalau kita tak beri pelajaran, orang kadang-kadang tak perasan. Orang menunggu. Macam Ana duduk di Setapak. Ahli usrah Ana duduk di Putrajaya. Cyberjaya. Selalu buat dekat Cyberjaya lah. Rumah besar, cantik kan. Satu hari kita kata buat kat rumah Ana pula lah. Dia kata, rumah hantar kat mana? Saya Setapak. Oh, jauhnya. Oh. Jadi Ana pergi Putrajaya tak jauh. Pasal kita tak biasa kan. Kita tak biasa pergi melawat. Macam tu lah. Kita biasa terima subsidi ni. Kita nak bagi subsidi tu berat lah jadilah. Gitu. Macam orang-orang muda lah. Dapat gaji bagikan ayah dia. Ayah dia 100 dia bagi. 50 dia. Tak apalah, bagilah juga. Tapi nak cerita jadi setengah orang first gaji dia rasa nak bagi ayah mak rasa. Kan? Mak dia tak pakai pun. Tanda hati. Ana selalu sebut juga ni. Kadang-kadang anak-anak muda ni kan, ramai alhamdulillah anak muda ni. Kita tak ada pembelajaran atau pengajian tentang manusiawi, adab-adab berkeluarga kan, pergi rumah orang bawa buah tangan kan. Akhwat kita kadang-kadang dia tak perasan benda tu. Dia rasa cukup dengan kesolehan dia je pergi rumah orang. Tak cukup, tangan tu kena buah lah. Orang zaman dulu gula dia bawa. Gula, susu lah. Susu pergi. Kita pergi tangan kosong. Umi tak bawa apa? Tak ada apa. Kena bawa ke? Kena bawa pula dia tanya. Aduh. Tapi memang tak ada lah silibus usrah kan. Tapi ini yang kita belajar di luar. Bila kita pergi usrah dengan umur yang berbeza kan. Ada akhwat komplain kan, balik daripada luar negara tinggal di Kemaman. Usrah dia tu
level dia tu semua dengan makcik-makcik. Dia kata, ustaz tak tahan dah ni, suruh makan-makan kuih-kuih, kek-kek ni. Anak kata ada benda boleh belajar. Yang macam-macam mana, apa nama ni, kesetiaan mereka. Tak ada ilmu apa, tapi usrah berjalan, dia buat tu, dia buat ni. Ada orang susah, dia pergi tolong. Jadi masa kita orang muda, kita tengok macam mana orang tua ni, dia boleh sabat. Bukan dalam surah duk cerita ni, cerita komen ni, comel ni. Tak, dia cerita dia buat. Dia siap buat kuih, minggu ni dia pergi jarah orang ni. Kita belajar benda. Bila kita tua anak ramai, bukan tak tua lah, anak ramai, baru kita tahu, oh susahnya anak. Macam mana makcik dulu boleh istiqomah pergi usrah? Kita tak sempat belajar yang tu. Sebab kita duk tengok benda-benda lain. Kita duk rasa macam, kita kena ingat balik pada Allah Ta'ala. Allah hantarkan kita. Momen-momen tu kita warnai. Kita ambil manfaat. 3 tahun kena kat situ. Alhamdulillah, satu pengalaman yang lepas tu pergi tempat lain pula. Kayalah kita. Pengalaman ada. Jangan anggap, oh, lepas tu dia mengajuk tak kira usrah. Pasal usrah pun tak, pasal dia kira dengan, dia ingat benda ni dalam pemikiran kita. Tak. Kita jangan ingat makan nasi tu kenyang. Ada orang otak tak tahu duduk mana, beri nasi, makan nasi, tak kenyang dia. Kan? Begitu. So itulah tapak kepada keimanan kita, iaitu hati. Kita nak bagi hati ni hidup. Jadi kalau kita ada buah tangan, beza. Orang tua kita ni tak ikut surah, tapi kita nak balik tu, tunggu dulu ada pisang. Pisang ni pergi ambil belakang rumah ni. Suami dia bawa balik. Mungkin satu-satunya pisang. Pisang tanduk kan, besar tu. Dia bagi yang terbaik. Kita ni nak kena sebut al-ithar baru jadi. Dia tak tahu al-ithar tu, makcik tu. Tapi sudah menjiwai diri dia. Kita tak ada. Kita kena sebut dulu dalam buku, kena ni 10 muasafah, hendaklah begini, hendaklah begini, gitu kita. Keluar rumah tu begini lah. Berbaku sangat kita. Sebenarnya benda-benda simple. Dan bila kita masuk dunia korporat, kita pergi bisnes, baru kita tahu. Oh penting bawa brosur, ajak makan. Rupanya. Nah, sebab nak tackle projek ni. After sales service pula, kena contact lah. Kadang-kadang kita tak pasal benda-benda macam ni. Actually sebenarnya dakwah ni menjadikan kita super duper leaders, ibu, ayah. Lepas tu anak tak boleh faham macam mana orang kata dia tak boleh jadi murabi. Kalau anda tak boleh jadi murabi, anda tak boleh jadi ayah lah. Tak boleh jadi suami. Kita ni sedang prepare untuk jadi waja'anna lil muttaqina imama. Daripada tak pandai baca Quran, daripada tak berani jadi imam lah. Dengan usrah ni. Daripada tak pandai cakap. Dulu zaman kita belajar, ada ikhwah tu, sampai tu ni tu tangan begini dah. Nak kena bercakap. Siapa dia? Anak ada satu surah belia. Bukan ahli ikram lagi. Bila kita rotik mengaji Quran, sampai kat dia, tak boleh ngaji dia. Kita ingat dia tak boleh ngaji. Dia nervous, dia tak boleh baca. Kita pun skip lah. Lepas tu bisik dengan yang tukang bawa tu, anak ni macam tekong, macam penceramah jemputannya lah kan. Dia kata, kita tak boleh lah buat macam tu sekarang ni. Kalau tidak, dia dah tak datang lah. Sebab dia rasa macam terpaksa. Akhirnya kita ubah metod. Satu kali, bila sampai masa dia kena baca Quran, boleh baca balik pun sebenarnya. Tapi pasal kita buat usrah tu, kita letak dah terus. Jadi kalau untuk yang mula-mula, untuk masuk tu, datang makan-makan je dulu. Tanya khabar, ta'aruf. Nak datang tu, Masya Allah. Ini sebab kita dah berperingkat-peringkat macam-macam kan, di pejabat. Sebab hari ni, sedar tak sedar, kita telah meninggalkan paksi tarbiyah kita ni sehingga digunakan oleh orang lain. Mana orang lain guna metod kita, sistem kita, tarbiyah kita, buku kita
So dan dia berjaya, dia menguasai masjid, dia menguasai AJK tu, AJK ni. So dia, siapa kita AJK masjid? Siapa kita duduk ceramah di surau masjid? Pakcik-pakcik yang pencen duduk pinggiran Putra tu, dia tak nak balik dah kampung. Kampung rumah mak ayah dah kosong. Kalau balik, anak cucu dia ada dekat Lembah Kelang. So dia duduk Putrajaya, dia pergi masjid. Siapa di masjid tu? Dia dengar apa? Dia sembang dengan siapa? Hai-hai. Lama-lama dia jadi sama. Dia akan, itulah mesaunya. Kita mesau ni sekampung pergi. Sibuk hilang. Satu kampung hilang. Sekejut lah. Dia tidak tabi'i. Kita tempat kita duduk, kita pergi buat hubungan. Jadi kita hidup lah. Jadi kita memang betul-betul mesau. Tapi oleh kerana kita akan dengar arahan. Kita lebih dididik mendengar arahan. Bukan buat dengan kefahaman. Tadi Ana sembang dengan siapa? Kata, taman kita duduk ni, kita kena tahu dah siapa duduk. Bukan masa pilihan raya je. Orang duduk cari cula, study lah. Ni kita duduk je, kita kena tahu dah masjid ada berapa. Siapa tadi cakap Ana pasal masjid? Masjid kat mana? Jadi kita kena tahu dah, masjid tempat Ana ada 5, surah ada 10, surah ni begini, surah ni begini, surah ni begini. Kita boleh, demografi ni kita dah cakap dah, tahu dah. Tumpuan, siapa mengajar sini, siapa mengajar sini. So kalau kita mengajar sini, okey, topik apa kita nak belajar. Di masjid surau ni tak ada orang buat kajian. Dia nak penuhkan malam. Mesti kena ada sirah satu, tafsir satu, tajwid satu, kan? Dia bagi. Dia tak pernah study qadiyah, masalah sini ni apa. Senahnya sebab tu dia tak merawat apa-apa. Bila Ana diminta tu, Ana pun tanya pengurusi, apa yang kita nak selesai dengan ceramah saya ni? Setiap minggu saya bagi kuliah subuh ni, apa nak kita nak selesai? Kan biasa panggil orang bagi ceramah kita beritahu lah. Terkejut dia, tak pernah lagi berceramah tanya. Dia kata, kita bagi berceramah, dia datang. Ada nama, ramai sikit. Ya, bayar banyak sikit. So kita buat kerja bukan kita nak jadikan orang beriman dekat dengan Allah Ta'ala masuk syurga. Bukan nak naikkan emosi dia untuk takbir Allahu Akbar. Tak. Kita nak jadikan manusia yang 10 muasafat tu tepat. Kefahaman dia yang kita bawa dalam usul 20 tu, kita rendangkan sampai dia faham tasawuf Islam yang syumul. Dia bukan hitam dai, masjid nampak dia sangat bagus, tapi dalam WhatsApp group surau tu dia paling ganas sekali. Dia paling dulu sekali bawa gambar, tak tahu mana cerita. Separuh hari duk bincang gambar dia tu. Baru lepas tu hilang pula. Rupanya fake news. Duduk depan kita ni mengajar ni. Duduk depan. Ini peribadi yang lahir daripada sistem yang cacat merbak. Tanggungjawab kita. Jadi banyak kerja kita dan kita kena bermula daripada usrah. Jadi usrah ni sangat penting untuk bukan saja menghidupkan kita, dia menghidupkan dakwah. Dia kena tanzimi, dia pelengkap kepada tanzim. Lepas tu usrah ni ada marhalah-marhalah dia. Dan marhalah ni sepatutnya dia mengukur keimanan seseorang. Sebab kita dah ukur kan. Telah darjah 6 mestilah cerdik pada darjah 1 tu tak? Kalau tidak awak periksa awak apa? Kan? Jadi gitu. Walaupun tidak mutlak, tapi itu sistem yang kita buat lah. Lepas tu kita kata kita punya dakwah ni bersistem. Tapi bila kita tak buat ataupun ada dia punya maratib tu yang terlepas atau tidak sempurna, maka dia akan adalah masalah. Kalau kita katalah sekarang ni masalah, kita kena study kat mana punca masalah tu. Dalam Ikram ni kita ada 28,000 ahli.
sepatutnya ada lebih kurang 20 ataupun 15,000 usrah. Lebih kurang tak? Ke tak sampai? 25 bagi 10, 2,800. 2,800 usrah. Yang sepatutnya hidup lah. Jadi kalau kita buat demografi di satu kawasan ni macam sekarang ni, bariskan senarai nakib, bagi daurah nukabah, lengkapkan apa nak kena buat. Sebab anak-anak muda dia selalu cakap, oh kita usrah luar negeri dulu macam ni, dia mari sini. Jadi orang duk salah sebenarnya di Malaysia ni, kalau ada yang nak bersedia jadi nakib tu, alhamdulillah, sebab semua orang tak nak jadi dah. Krisisnya. Jadi kita kena faham, kalau kita mengharapkan satu kesempurnaan, di saat kita juga tidak sempurna. Ketika kita bawa usrah, anak-anak buah usrah kita pun lemah, begitu juga kita lemah. Lepas tu kita sama-sama nak perbaiki. Kita nak sama nak hidupkan sistem ni supaya sistem ni berjalan. Dan jangan kata lama, tak lama. Kalau kena betul-betul, insya-Allah. Kalau siapa yang buat statistik siasah, boleh cakap siasah. Politik boleh tak? Boleh. Statistik ya. Kita kata tahun lebih kurang tahun 2000, Pakatan Rakyat rasanya ada kursi di Selangor 1 atau 2. 2010 atau selepas pada tu dia menang di Selangor. 2008. Gelombang reformasi kedua. Selepas 98 reformasi kedua. So macam-macam lah. Dia bukan effort daripada satu. Dia macam-macam. Tapi yang terbaru, di saat Barisan Nasional rasa selepas Johor dia menang dengan Melaka, dia tekan Ismail Sabri kan, suruh buat pilihan raya. Sekali habis tsunami. Semua penganalisa pening kepala. Ini ada benda yang kalau researcher dia study. Jadi kalau kita da'i, kita kena study. Zaman kami dulu, kita tak pernah dengar nama Wahabi-Wahabi ni. Ustaz-ustaz yang balik, dia tak cakap cerita Wahabi ni. Zaman anak dulu, Ustaz Asri, Maulana Asri, di Madinatul Ilmi, Kubang Krian, dia mengajar. Yang nak ikut-ikut. Tak ada orang bising, media sosial pun tak ada masa tu. Tapi ramai yang ikut sebab rasa dia berasaskan dalil kan. Maknanya ramai pergi. Dan mereka ni jadi alim. Tak bising. 27 hari mat balik daripada Madinah, Mak Mustafa balik daripada Madinah. Tapi sikit je. Di gelombang besarnya gelombang biasalah. Asyairah kan. Itu pun tak pernah dengar Asyairah ni pula. Sekarang ada Zamihan baru kena dengar. Jadi lepas bergaduh ni jadi ada rupanya. Tiba-tiba yang hana-hana sekali Pak Allah buat 20,000 datang. Ahli usrah kita tak sampai 20,000. 20,000. Kalau ceramah PAS zaman dulu, Mak Sabu ramai lah kan. Ini bila kita dakwah kepada diri kita dan masyarakat, kita kena study semua ni. Dan kita ada rahsia ni. Ingredient kepada keberhasilan ni ada. Sebab tu kita pilih manhaj ni. Imam Al-Banna ni dia wafat umur 43 tahun. Muda. Tapi dia tinggal satu khazanah yang hebat. Walaupun tulisan dia tak banyak, tapi dia meninggalkan khazanah yang hidup. Iaitu para murabi-murabi dia yang mentarbiah orang. Ketika mereka ni dibuang daerah, pergi ke UK, pergi ke merata-rata, hidup semua.
Kita ni hari ni sebelah rumah pun tak kenal. Ni dia. Guna bahan yang sama. Tapi pasal ada something, ada ingredient yang dan tak cukup. Tu kita nak kena tengok balik. Kita dah ada benda ni, kita duduk, kita study, kita pastikan dia hidup, kita hidupkan daripada hati, hidupkan hati, kemudian barulah benda-benda lain itu akan hidup. Quran sebut infiru khifafan wa thiqalan wajahidu. Berangkatlah kamu dalam keadaan senang dan susah ke medan jihad. Semua nak kena jihad, nak kena lawan. Maknanya masa ni letak kemalasan, letak alasan, letak semua benda-benda di tepi. Kita kena segerakan memenuhi tanggungjawab kita. Lepas itulah baru Allah campakkan kemudahan, keindahan, keseronokan dalam apa jua gerak kerja kita. Kalau tak, memang tak akan rasa apa-apalah. Jadi di depan kita ataupun bersama kita ada satu rahsia yang sangat besar, yang sebahagiannya telah dapat oleh orang lain dan dia guna. Usrah. Kampung anda tak pernah ada usrah sebelum ni? Pasti pun tak ada. Sekarang ni ada. Kakak ipar nak jadi nagibah Muslimat. Isteri Azhar. Arwah. Dah tak ada orang lain, yang cidik dia je. Itu. Maknanya, kalau ini berterusan, Arab kata manjada wajada. Biaru 16, dapat ke Tambak Johor. Baik dia buat kerja. Kita dah tinggal lama kerja. Malam ni pun tajuk usrah. Back to square one kan. Pasal memang dah tadilah dah tersadai. Semua di mana-mana tempat pun. Kita sedang Allah uji. Allah uji kita. Alhamdulillah. Allah campakkan kita untuk bersama. Paling tidak kita boleh membuka isu ni secara terbuka. Khazanah rahsia kebangkitan umat ni ada dengan kita. Tapi malangnya ada noktah-noktah yang tidak bersambung, ada titik-titik yang tidak bersambung yang menyebabkan kita rasa lemah, lesu dan rasa jauh, rasa subhanallah. Islam mengalami kejatuhan beberapa kali. Sehinggalah kejatuhan Khilafah Uthmaniyah. Uthmaniyah tu pun beratus tahun nak boleh jatuh, nak boleh turun. Tapi sebelum tu dah jatuh dah. Kita juga jatuh di tangan Mongol. Kan? Maknanya banyak kejatuhan. Tapi macam mana dia orang bangun? Macam mana dia bangkit? Okey. Kenapa kita kena bangkit dan bagaimana dia bangkit? Pertamanya, فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. Kamu tinggal buat kerja dakwah ni, Allah akan ganti kaum lain. Sekarang pun Allah dah ganti. Kalau nak Islam, orang tanya siapa? Orang cari ikram ke cari siapa? Artis nak kembali kepada Allah Ta'ala, dia pergi join tabligh. So kita nak kata apa? Lepas tu dia pergi cari Ustaz Wadi Anwar kan? Dulu Zoramli. Itu pernah sekali dengan Warlina kan, Usrah. Masa tu kita rasa artis ni dekat dengan kita, tapi kita tak full swing lah. Masa tu Anfal ada salah seorang ahli Usrah. Lepas tu dia masuk politik. So mereka ni sedang mencari ni. Siti Nurhaliza cari semua. Jemput ustaz, mari rumah dia. Nak agama. Beri anak-anak jadi anak-anak. Jadi bagi Ustaz Wahizam, hakikat makrifat sebab dia kosong. Kalau kita kena pergi usrah dulu. Allah mbak. Bila minggu depan? Siapa insurans? Minggu depan tak ada. Gone case lah. Sign hari ni. Macam orang jual periuk. Malam ni mochi tak beli. Esok 1,000. Malam ni macam mana? 200 riyal. Ni makcik sign.
Tak boleh kan boleh esok. Esok 2,000 makcik. Nak 2,000 ke nak 200? Pakcik tak ada. Tak apalah pakcik tu makcik tu. Sayangnya lah. Beli lah. Tak ada masalah. Esok dia nak nyupoh ke apa, tak ada masalah. Orang nego, dia lagu tu je. Beli kerana marah, beli kerana kesian, beli. Asal beli. Nah, tengok orang makcik jual lah. Kita duk minai dah. Serabuk dah ni beli. Selesai dia. Dia temu 100 orang. Dia punya training ya. Kita akan temu 100 orang yang sama. So masuk dalam satu. Hari ni saya jumpa yang ke 101. Relax sikit. Dah 101. Esok ke penceramah dia royak kau. Dia bagi Ajinomoto tiap-tiap hari. Kita pun tak ada Ajinomoto. Kan? Suruh kita, aduh, sedih lah. Allah akan ganti kaum lain yang lebih baik. Itu penting. Kemudian satu lagi, kalau kita rasa down, tempoh bertenang kita. Tempoh kita nak balik pada Allah Ta'ala. Sebab kita ni, kalau kita futur, orang tabligh futur, dia masih lagi ke masjid. Dia tak keluar je. Kita ni futur ni, isap rokok dah pula. Berat tak? Jangan sampai begitu. Sebab iman yazid wa yankus, Allah nak uji kita. Dan bila bermasalah dengan manusia, jangan bawa sampai kita masalah dengan Tuhan. Kecil hati dengan orang tu, rasa hati orang ni heret habis. Kita kecil hati dengan satu orang, kita cerita 10 orang. Kita baik dengan dia 10 orang ni, siapa nak cerita? Orang Melayu macam tu kan? Kita dekat dengan Allah Ta'ala. Mengadulah pada Allah. Ni duk mengadu kat Facebook. Mengadu kat dinding apa? Muka buku lah. Mengadu dengan Allah Ta'ala. So kita kena bangkit semula. Cari modal yang terdekat. Cari bagaimana. Kalau orang bisnes, dia akan cari orang modal yang terdekat. Macam mana dia buat? Betul sekarang ni kalau kita tengok kedai kopi penuh, dia sharing. Macam mana dia buat? Orang ni mega batik, orang ni mega ni. Dia study sama-sama dia buat. Baru ni anda pergi, ada satu diskusi, kedai runcit. Dia kata, teruk benar kedai runcit sekarang ni. Dia kata. Jatuh. Sebab speedmark besar, DIY pun daripada jual paku ke jual shampoo lah apa semua benda. Segala mana dia sebab kedai dia besar, cantik, orang masuk. Asal nak beli 10 ya habis 100. Ya. Sikit-sikit lah. Sikit lah. Paku 5 batang. Sikit-sikit. Dari tolak sampai kat kaunter. Sebenarnya nak masuk nak sesap paku dengan 2-3 perkara. RM10 je. Keluar 100. Jadi dia pun sembang-sembang. Jadi kebetulan ada seorang lagi tu dia kata gini. Kita pergi ke kedai-kedai kecil ni kita supply dia kata. Pergi kedai-kedai kecil, supply, dia bayar cash. Pasal masalah cash flow kan. Kita hantar banyak, ribu-ribu, tapi 3 bulan baru bayar. 2 bulan baru bayar. Dia hantar kedai kecil-kecil. Makcik nak apa? Pergi ambil senarai. Dia kedai runcit ni, dia ada berapa ratus barang je. Nak pukul kedai runcit, dia kena ada. Senarai kan? Pukul kedai runcit ni mesti ada. Mau pikul kena ada, minyak cakapak kena ada kan? Senarai tu. Pergi dapat order. Sehari, dia boleh dihantar 4 salesman, 10 kedai boleh lagi 40. Sebulan beratus-ratus. So dia kata barulah cash flow dia. Dia dapat ilmu daripada siapa? Daripada pesaing dia, tapi kawan dia. Dia tu meniaga tempat lain. Dia guna strategi sama. Kita pun sama juga. Best practice. Kat mana yang bagus buat kerja? Ikram yang terbaik kat mana? Nakib mana yang bagus? Kita belajar macam mana dia, cara dia ziarah ahli dia follow up, dia tanya khabar. PKP 2 tahun. Online, dia tambah 2 tahun lagi. 4 tahun online. So memang hilang lah. Start kereta, bismillahirrahmanirrahim, pergi ziarah. InsyaAllah Allah akan bagi keberkatan sepanjang perjalanan kita. Innamal a'malu binniyat tadi tu. Belajar daripada. Dan kalau anak selalu ni lah selepas pada episod ni awak duk tanya kawan-kawan daripada Kelantan, Terengganu yang kena 380.
Mari lagu mana ni? Tak ada, balik back to basic. You buat kerja ke tak buat kerja? Kan? Kalau kita bawa 10 bah pergi stadium, 10 bah nak pergi sokong, rupa-rupanya julatih, atas bah tu baru nak pilih pemain. Lepas tu turun bah tu pakat minta doa. Ramah-ramah. So, apa expectation kita? Lainlah kalau dia dah 10 bulan berlatih. Pergi pusing habis dah negara Asia ni. Main bola. Kan? Bukan 10 bah, 100 bah kita cari. Nak pergi stadium. Sebab kita tahu dia ada cukup syarat untuk menang. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Kita mengharap kemenangan pada syarat yang tak ada pun pada kita. Kan? Jiran, semua. Tak ada. Orang berniaga ni, kita ada, orang bagi tahu, 100 orang terdekat awak kena selesai besok. Telefon. Ayat ada dekat, scammer pun pandai awak kerja ni. Kita buat kerja boleh pahala, scammer boleh besar kan. Tapi dia buat kerja dia, dan dia dapat. Kemarin dah soal khabar, berapa ratus ribu, berjuta kan. Kerugian akibat daripada scammer. Masya Allah. Kita ni baligh anni walau ayah kan, sampaikan kepada walaupun satu ayat. Kita ni Masya Allah, semua pahala kalau kita buat kerja. Kita target senarai nama siapa yang kita nak sampaikan. Jadi ini strategi bagaimana nak bangkit. Kita ada masalah dengan ilmu, knowledge tentang bagaimana nak buat kerja. Dan kata kena best practice. Sebab macam mana orang lain boleh buat, kita tak boleh buat. Contohnya sekarang ni, yang menguasai Selangor ni, masjid surau ni habis. AJK apa semua carilah. Baru ni pergi Pinggiran Putra, adalah satu masjid yang apa ni, Koalisi Islam seorang, dia jadi pengurusi kat rumah Ustaz Tajuk. Anak kata Alhamdulillah ada juga lah tempat yang kalau tidak, strategi macam mana kejayaan yang dibuat oleh orang lain ni ialah kerana dia kepung atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan. Dulu kalau orang tua-tua pencen, dia memang biru pekat. Dulu. Sekarang tak. Sebab dia nak taubat, nak balik pada Allah Ta'ala. Kan, berapa 4 kali, 5 kali. Mutawif siapa dia? Dia orang dah. Dia start daripada mutawif, pergi sana, tukang bimbing, apa semua. Kalau 10-100 orang dalam hidup duduk pengaruhi, habis. Jadi baru ni ada kawan daripada Besuk mari, dia kata, berat dia kata. Beratnya sebab apa? Sebab dalam rumah kita pun ada. Dulu tak ada. Macam mana? Ni kita kena study. Itu kata, tak salah kita belajar daripada kekuatan yang ada pada orang lain. Kerana kita yakin bahawa apa yang kita nak bawa ni, Islam yang kita nak bawa, fikrah yang kita nak bawa, jauh lebih salim, lebih sejahtera. Lebih selamat, lebih sejahtera, lebih dekat dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tak ada penunggang agama. Kita jelas dah benda-benda gitu. Dan seterusnya. Kita kena bersedia untuk menjadi pemula. Bermula dengan diri kita. Kalau nak jadi murabbi pun kita kena jadi murabbi. Kalau kita initiator, kita ni kena jadi initiator. Tapi jangan tunggu orang. Cuma kita ni pasal kita bertanzim kan. Kadang-kadang birokrasi tanzimi itu agak memenatkan kita. Betul, kena siapa yang pegang jawatan dan sebagainya kena ingat jawatan ni akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Jangan berhenti pula lepas ni. Mudahkan. Kalau ada orang nasihat, tegur, bincang, Allahu Akbar, Masya Allah, bersyukurlah, berterima kasih. Sebab apa? Sebab dia amanah. Kalau kita tak tunai amanah, besok nanti besar akibat dia. So jadi kita kena terbuka, insya-Allah. Jadi
Kalaulah kita faham bahawa gerak kerja kita ni bermula daripada usrah, bermula daripada hati, mulakanlah, insya-Allah. Buatlah sedikit pengorbanan untuk apa saja program-program. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu pada pengampunan Allah. Pertemuan-pertemuan, program-program ni tempat di mana Allah mengampunkan manusia-manusia yang hadir dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis tazkirah. Paling-paling tidak kita masuk dalam majlis ni, kita akan dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah yang selepas tu Allah Taala akan mencukupi apa yang tidak cukup, insyaAllah. Wallahu a'lam. 2 kali dah amaran ni ke tahun ni. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian ini dapat kita manfaatkan bersama dan dapat memberi sesuatu untuk kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Fadil Ustaz Fazil Saleh. Jadi ikhwan dan akhwat, setelah kita mendengar pengisian dan tausiah daripada Fadil Ustaz Fazil Saleh, mungkin ada poin-poin yang kita rasa kat mana ni kan, ada macam tapi sebenarnya ada connection yang penting untuk kita ambil. Yang ikhwan dan akhwat, beginilah, kita baru-baru ni digemparkan dengan insiden kapal terbang yang terhempas tu kan. Ana pagi tu lalu dekat jalan yang kapal terbang tu terhempas. So bila berlaku insiden tu memang terasa sangat, ya Allah, belum sampai lagi ajal aku kan. Dan maksudnya apa? Ajal kita ni anytime boleh datang kan, tidak akan dipercepat dan tidak akan dilambatkan walaupun saat. Jadi baki-baki masa yang ataupun umur yang kita ada ni, apa yang kita gunakan, ke mana kita manfaatkan, kalau tak ke arah kebaikan. Dan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqbada al-ilmu wa takthura az-zalazil wa yataqarab az-zaman wa tazhar al-fitan wa yakthura al-harj. Maksudnya tidak akan berlaku as-sa'ah, kiamat, sehingga diangkat ilmu. Banyaknya berlaku gempa, masa berlalu dengan pantas, terzahirnya fitnah-fitnah dan banyaknya pembunuhan. Kita sedar tak, banyaknya hujan-hujan, banyaknya bala bencana, banyaknya musibah yang berlaku seluruh dunia. Kalau kita kecilkan skop di Malaysia pun dah banyak benda-benda berlaku. Kita mungkin alhamdulillah, mungkin kalau ada isteri dan anak-anak mungkin gembira dengan isteri dan anak sebagainya. Tapi kita tak sedar di luar sana ada banyaknya gerakan-gerakan menyesatkan ummah. Kita ada Ustaz Fairuz mungkin terlibat banyak dengan research tentang ajaran-ajaran sesat dekat Malaysia, dekat Selangor ni. Kita ada banyak sekarang ni yang banyak menular LGBT kan. So kita kalau masih lagi rasa ragu-ragu, cepat-cepat inilah, cepat-cepat firmkan hati kita. Kalau kita masih lagi cepat-cepat firmkan hati kita untuk inilah, maksudnya dengan usrah ni kita firm dan terus membantulah Islam ni untuk naik kembali, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita dah sampai kepada penghujung program. Ana ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Al-Fadhil Ustaz Fazil Saleh. Sebelum tu nak jemput YDP Ikram Shah Alam, Tuan Haji Mahfuz Madzan untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah. Ada yang belum daftar ke kehadiran? Nanti boleh ambil link tu daripada penganjur untuk daftar kehadiran. Dan anda mewakili Jawatankuasa Tarbiyah dan Modal Islam Modal Ihsan Ikram Shah Alam
dan juga Ikram Muda Ikram Shah Alam mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada semua yang hadir. Alhamdulillah ramai yang datang malam ni. Dan insyaAllah nak tak kita buat next session, next program macam ni? Nak tak? InsyaAllah nanti kita akan susun next program. Jadi tunggu inilah pengumuman dan info daripada kami insyaAllah. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda minta semua ambil nasi di belakang, bawa balik. Kerusi kita boleh susun kembali. Nasi kena ambil. Kita order untuk setiap orang yang datang ni. So yang tak makan tu kena bawa balik.